Memang rumah tadi kita akan tukarkan nama pada anak-anak dia. Kita tahu proses tu, kita tahu. Kita boleh turun naik Jabat Pusaka, Amanah Raya Makam, sebab saya tahu proses tu. Yang sekali saya pakai nama dia semua sebab takut kalau saya yang tak ada, dia susah. Tapi saya dah bagi tahu kat dia, meninggal ini semua kau punya. Terpulanglah kau nak bagi macam mana pada anak-anak. Ini tuan. So berdasar kepada kita punya persetujuan. Kalau itu persetujuan kita, kamu punya, ambil lah tuan-tuan. Kalau mati tak apa, kalau bercerai tuan-tuan, pening kepala juga tu. Kan? Mati tak apa lah, bercerai, alamak, dan nama dia semua. Kan? Itu semua kesepahaman kita bersama lah tuan-tuan. Sama juga macam sekali kita ada cash, tuan-tuan, kita ada duit dalam bank. So dekat bank ni tuan-tuan, saya, suami banyak duit, isteri mungkin tak berapa sangat banyak duit. So kalau meninggal tuan-tuan, duit tadi nak bagi kat siapa? Memang kita nak bagi kat isteri. Tapi oleh kerana akaun tadi satu nama, kena pergi pejabat pusaka, kena buat bicara juga tuan-tuan. Oh nanti dia akan jadi pusaka, faraid. Pening kepala. Jadi kita buka akaun bersama. Ada bank, akaun bersama. Tapi kena deal dengan bank, kena cakap. Mana kalau saya tak ada, dia keluarkan. Okey? Bank buat macam tu. Sebab ada prosedur-prosedur tuan-tuan. Walaupun dua nama, tapi kadang tak boleh keluar. Ada? Mak kita buka akaun, letak nama kedua kita. Tapi bila mak kita meninggal, kita nak keluarkan tak boleh. Sebab tak beritahu dekat bank. Kita kena beritahu kat bank. Kalau saya tak ada, dia ambil. Kalau dia tak ada, saya ambil. Kena bagi macam tu. Dan kita kena buat persetujuan bersama. Ni akaun bersama. Kalau abang tak ada, kau ambil. Kalau abang mati, kau ambil. Kalau kau mati, abang ambil. Kau tak mati pun abang ambil. Betul. Tuan-tuan. Itu maknanya hibah. Jadi itu bergantung kepada apa yang kita persetujui semasa hidup. Kalau hibah, dia jadilah hibah tuan-tuan. Bagaimana pula dengan harta peninggalan isteri yang kaya? Kita cerita pasal suami, isteri pula kaya meninggal. Sama lah juga. Suaminya akan dapat 1/4. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami dapat 1/2. Dan si suami juga berhak menuntut harta sepencarian. Cuma malulah, selalunya harta sepencarian ni suami kena bagi dekat isteri. Tapi kalau isteri tu nak bagi juga kepada suami dia, tak salah. Sama juga tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena clear, pusaka ni tuan-tuan, pusaka ni dia mudah je. Salah satu mati je, confirm saja dapat bahagian. Mana kalau suami meninggal, isteri dapat bahagian. Isteri meninggal, suami pun dapat bahagian. Walaupun tanpa dukhul tuan-tuan. Tanpa dukhul difaham Kita akad nikah je. Aku terima nikah sebulan ni, sah. Seronok je, sah tadi tuan. Kita pengantin lagi seronok, lompat kena kipas. Mati tuan-tuan. Free je suami tu dapat. Isteri kita dia dapat 1/4. Kalau kita tak ada anak, dia akan dapat 1/8 kalau kita ada anak, tuan-tuan. Begitu juga, sah. Suami punya seronok, isteri punya seronok, boleh nikah dengan Ustaz Ghazali. Makan kuih koci tersedak, mati, tuan-tuan. Mati kat dapur tu. Walaupun tak sempat bersama, buta-buta je saya dapat 1/8 kalau dia ada, 1/4 kalau dia ada anak, 1/2 kalau dia tak ada anak, tuan-tuan. Itu cerita dia. Okey? Okey, apa lagi tuan-tuan? Cerita abang saya meninggal sebelum ibu saya. Ibu masih ada sekarang. Jika ibu saya meninggal, adakah anak-anak abang saya ada hak terhadap harta ibu saya? Jika ada, tolong Ustaz terangkan. Okey, ini pun banyak juga berlaku kekeneruan dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Ada kalangan adik-beradik kita sekarang ni dah meninggal dulu sebelum mak ayah kita. Kemudian mak ayah kita meninggal. Jadi macam mana pusakanya? Adakah anak-anak saudara tu dapat ke tak dapat? Okey, baik. Saya buat contoh ni lah. Abang saya dah meninggal sekarang ni, tuan-tuan. Okey, ni mak saya atas. Ni abang saya. Okey, dia ada isteri, tuan-tuan. Dia ada anak lelaki, anak perempuan. Ada saudara lelaki, saudara perempuan. Ni saya lah, kita orang di sini. Yang ni dah meninggal, tuan-tuan. Dia dah meninggal. Abang saya dah meninggal sekarang ni. Katalah dalam sebulan dua ke, setahun dua ke, mak saya pula meninggal. Jadi bila mak saya meninggal, tuan-tuan, ini nombor 1 meninggal, ini nombor 2 meninggal. Jadi bila abang saya meninggal, tuan-tuan, reta dia naik ke atas, bagi bawah lah. Kita anak beradik tak dapat lah, sebab dia ada anak lelaki. Mak saya pula meninggal, tuan-tuan. Mana mak saya meninggal selepas dia meninggal. Jadi reta mak saya ni hanya diberikan kepada anak lelaki, anak perempuan yang ada saja, tuan-tuan. Dia tak dapat lah sebab dia mati dulu. Jadi begitu juga kalau dia dah tak dapat, tuan-tuan, anak-anak tak dapat. Ini namanya putus titi. Istilah faraid disebut putus titi. Jadi titi dah putus, jadi reta tak boleh turun.
Jadi kalau mak saya ni nak bagi juga dekat anak-anak saudara saya ni, dekat cucu-cucu dia ni boleh. Sama ada dia boleh isytiharkan hibah ataupun wasiat. 1/3 tadi boleh masuk kat situ. Sebab yang lain ni confirm dapat faraid. Jadi kalau mak saya ada buat wasiat 1/3 daripada harta aku, bagi dekat cucu-cucu aku ni tadi, anak kepada asli, kena bagilah. Sebab dia orang ni bukan waris yang berhak dapat. Waris yang berhak dapat ialah kami 12 orang saja. Jadi macam kes tadi tu, abang tu meninggal sebelum mak, lepas tu mak meninggal, tak ada lah. So, bila dia tak ada, anak-anak dia pun tak ada. Tuan-tuan apa lagi? Sini. Okay, dipanjang sikit. Sebelum ayah saya meninggal dunia, arwah, maknanya ayah lah, ayah telah berkahwin lagi, ada mak tiri. Setelah kematian ayah, adakah mak tiri layak mendapat faraid? Layak, ke atas harta yang ditinggalkan dan hasil ladang arwah ayah. Memang berhak dapat. Jika ya, adakah faraid untuk ibu tiri layak untuk 1 kali taksirat ataupun sepanjang hayat itu? Okey? Ini tuan-tuan, dia dah jadi complicated kat sini. Okey, baik. Mak tiri, maknanya isteri kedua tadi tu, kedua ke ketiga ke, memang dapat bahagian. Maknanya sekarang ni ayah meninggal dunia, ada ni dia, isteri. Yang isteri ni tadi tiri lah, ibu tiri tuan-tuan. Lepas tu ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi bila dia meninggal tuan-tuan, ayah meninggal, mak tiri confirm dapat 1/8. Confirm dapat 1/8. Sama ada segala aset yang ada, contoh katalah Felda. Felda dapat tiap-tiap bulan, mak dapat 1/8 selebih ni semua pergi kat anak-anak asobah. Laki 2, perempuan 1. Pada dasarnya itu. Jadi katalah sekarang ni ikut boleh bicara, kita nak bagi one shot dekat mak tiri kita supaya putus cerita. Tak nak pening-pening kepala, contoh kan? Boleh. Kita taksirkan berapa jumlah, kita bagi satu amount kepada ibu tiri kita. Dan beri ni tuan-tuan, kita buat satu surat pula. Satu surat mengatakan kita dah serahkan satu jumlah yang besar kepada mak tiri kita ni. Kita minta pula, kita kena dah pula tuan-tuan, mak tiri kita ni bersetuju untuk melepaskan bahagian dia daripada ayah ni. So putus cerita lah. Kenapa tuan-tuan kalau tak buat macam ni? Sebab mak tiri kita ni pun ada anak ni juga. Panjang tuan-tuan. Jadi kita tak nak selagi 1/8 tu jalan, 1/8 tu jalan, 1/8 jalan. Nanti bila mak padam tuan-tuan, dia kena bagi kepada ni pula. Dia panjang. Letak ayah kita ni tarik ke sini pula. So kita ni, anak-anak kita ni sekali, kita boleh pakat, keluarkan satu jumlah, serahkan kepada mak, buat satu surat perjanjian. Kami telah menyerahkan satu bahagian kepada mak diri sekian banyak. Mak pula telah melepaskan, saya terima. Dan saya telah melepaskan tuntutan atas apa-apa yang berkenaan dengan arwah. Habis cerita lah tuan. Selesai cerita. Itu antara dia. Cuma ada satu kes. Mak kita dulu mana pergi? Mak kita dah meninggal. Ini mak kita tuan-tuan. Masa mak kita meninggal dulu, takutnya banyak harta mak kita ni semua pergi dekat ayah. Nanti saya kata benda ni complicated. Harta mak kita dulu, masa mak kita meninggal, banyak harta tadi turun dekat ayah. Bila ayah meninggal pula, harta ayah plus dengan harta mak ni pergi kat sini. Itu kena clear kan. Benda ni memang nampak kalang kabut, tapi kita waris, kita kena sit down, duduk elok-elok bincang macam ni nak clearkan benda ni tuan-tuan. Tapi apapun, ibu tiri memang berhak dapat bahagian dia. Sama ada tiap-tiap bulan 1/8, tiap-tiap tahun 1/8, ataupun kita boleh bagi one shot dekat dia, lepas tu putus cerita. Boleh, tak ada masalah. Itu ikut kita punya inilah macam mana kita nak buat tuan-tuan. Saya bercadang untuk mewarisi motosikal. Alamak, motosikal berapa senang. Ambil lah apa kereta ke contoh. Saya bercadang untuk mewarisi motosikal arwah ayah. Adakah nilai motosikal mengikut harga semasa arwah ayah perlu difaraidkan selama sesama adik-beradik? Jika ya, bagaimana perkiraannya? Bagaimana pula dengan kos bayaran tukar nama motosikal dan sebagainya? Adakah perlu ditanggung oleh saya ataupun adik-beradik? Ini tuan-tuan. Sebab itu dalam kes-kes tadi tuan-tuan, benda yang aset tadi tu macam kereta, rumah. Katalah kereta tadi dah cash, rumah tadi dah cash.